Jadi masa kita nak buka restoran pada 2013, kita puas fikir nama apa restoran yang kita nak, dan kita nak buat satu brand yang mudah orang faham, yang mudah orang sebut. So kita panggil last sekali kita sebut sebab dia yang nak usahakan, dia yang nak jalankan, so kita panggil, kita buat nama dia lah. So restoran Cik Noh Cendol Madu, yang khusus tentang cendol dan juga rojak dengan laksa. Dan Sifu pernah datang, pernah singgah. Terima kasih banyak Sifu. PLF pun banyak support. Saya ingat lagi. Lepas tu 2015 terciptalah produk ni pada bulan 3. So bulan 3 tahun hadapan nak masuk tahun ke-6 lah. Jenama Cik Noh ni berada di pasaran, dan macam-macam lah inovasi yang kita buat, perubahan penambahbaikan Kaizen yang kita buat untuk produk dan juga jenama ia sendiri. Alhamdulillah. So 2015 lah Sifu, nak masuk tahun ke-6. Alhamdulillah. Dah diekspor sampai ke Amerika dengan cerita. Orang Melayu Amerika dia tak boleh jauh daripada sambalnya. Actually betul lah Sifu, dia adalah orang Malaysia yang berhijrah di sana. Lepas tu kita terima feedback daripada kita punya customer overseas yang Malaysian yang duduk atau tinggal belajar di overseas, bekerja di overseas ke, mereka tak dapat nak elakkan selera tu lah, selera Malaysia tu. Yang menyebabkan alhamdulillah produk kami ni, produk sambal Cik Noh ni dapat membantulah. At least dia orang dapat rasa kat selera Malaysia di sana. Okay, good. Alhamdulillah. Alright, masa sudah 8.36. Kita sudah 6 minit ke dalam masa. Let's just mulakan. Assalamualaikum semua orang yang berada dalam grup 15 orang. Alhamdulillah. Amir Chong is in the house. Amir Chong is in the house. Chef Amir Chong daripada Johor. Assalamualaikum, Chef. Baik, semua orang-orang makanan lah berada dalam sesi kita hari ini. Orang yang nak kirim makanan Amir Chong hutang saya makanan COD daripada Skudai. Okay. Alright, let's not waste time dengan, especially kita ada tetamu kita hari ini, so let's get straight to the question. Ini masih dalam format business lab, di mana dalam business lab orang bertanya soalan tentang permasalahan dia, dan kita PLF ni akan respon dengan memberi cadangan dan nasihat. Orang yang bermasalah tu dia akan kerja dia lah mendengar dan mencatat saja, jangan nak mengargue. Kalau mengargue, I kick you out of the group. Yang paling bestnya hari ini ialah kita ada tetamu daripada Sambal Cik Noh, PLF Nazri Mak Yusof, dan beliau akan especially dalam jam yang pertama lah, khususnya jam yang pertama, dia akan khusus kepada persoalan-persoalan daripada usahawan-usahawan kita yang ada bisnes makanan. Fuad, oleh kerana anda masuk dulu, so kita bagi you peluang untuk bertanya dahulu sebelum orang lain. Alright, so Fuad, you dah ready you punya pensel ke sebelum you tanya soalan ni kan? Nanti dah Nazri nanti dia laju je bercakap. Ya, ready dah insyaAllah. Alright, silakan Fuad. Okay, by the way ada limit berapa banyak soalan tak Sifu? No limit. Selagi Nazri boleh menjawab, dia jawab. Kalau dia tak tahu, dia kata tak tahu. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat petang, selamat malam. Okey, Tuan Nazri, saya Fuad Rosrizan. Currently doing business F&B berkaitan dengan agent, menggunakan sistem agent. Satu adalah Tega Snack. Okey, dan yang kedua adalah Fruities. Okey, Tega lebih kepada snack punya produk lah. Saya ada 3 soalan. Okey, yang pertama adalah untuk Tega dan juga Fruities ni, dua-dua brand ni, kita ada total lebih kurang dalam 10,000 ejen yang berdaftar. But apparently sekarang ni kita ada lebih kurang yang aktif lebih kurang dalam 1,000 ke 1,500 orang sahaja. Jadi nak tanya pendapat Tuan Nazri, sebab saya percaya awal-awal pun memang Tuan Nazri buat konsep ejen semua ni. Bagaimana kita nak movekan daripada ejen yang sendu ni lah, yang senyap. Okay, mereka ni at the first place dah daftar dengan kita. But bila kita approach, dia senyap, dan macam mana nak buatkan mereka ini supaya start bersama-sama dengan kita? Soalan saya yang pertama.
Saya jawab terus yang tu, Cipo. Ya, Dia boleh jawab? satu-satu, yes. Okey. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Fuad atas soalan yang diberikan. Cuma paling utama sekali saya nak mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Sifu Rizal kerana sudi mengajak saya untuk berkongsi. Saya boleh letakkan kategori saya sebagai seorang PLF jauh di mata, dekat di hati. Okay. Selalu dekat di mata. Sentiasa mengikuti Sifu dekat Facebook, dekat laman-laman sosial Sifu lah. Okay, lepas tu saya terima kasih juga kepada semua yang join pada sesi malam ni. Okay, untuk menjawab kepada soalan Encik Fuad Roslizan, actually dia ada beberapa lah, jawapan, cuma saya akan bercerita kepada Encik Fuad kita atas apa yang saya buat saja. Okay, dan kita pada awalnya memang kita menjalankan sistem stokis dan juga ejen bermula pada tahun 2015 sebab kita faham kita perlukan kita punya marketer. Kita perlukan orang untuk memarketkan produk kita supaya kita boleh pergi secara mass terus dekat market. So apakah langkah cepat sekiranya kita nak buat seorang-seorang memang kita tak boleh. Dan saya sangat kagum dengan Cik Fuad sebab dalam tempoh beberapa tahun ni dengan 2 jenama produk dia boleh kumpul 10,000 ejen lah dan 1,000 ke 1,500 ejen aktif. Untuk pengetahuan Encik Fuad, actually apa yang saya faham, apa yang saya lalui dan apa yang saya belajar daripada sahabat-sahabat yang menjalankan perniagaan yang sama berkonsepkan ejen, stokis, dropship, dia punya percentage tu memang sama, dia 10%. Kalau kita ada 60,000 ejen mendaftar atau dropship berdaftar, memang 10% saja yang akan aktif. Jadi sebenarnya kalau Cik Fuad tanya saya, situasi Cik Fuad itu adalah sebenarnya sangat-sangat sihat. Kita paling risaukan kalau contoh kita ada 10,000 orang ejen tapi yang aktif hanya 100 atau 150. Maksud itu keadaan yang sangat-sangat tak berapa memuaskan lah. Jadi sebenarnya apa yang dibuat oleh Cik Fuad tu adalah apa yang dialami oleh Cik Fuad sekarang tu bagi saya adalah satu situasi yang normal. Okey, 10% daripada average. Sebab saya juga kena mengakui kita ada stokis, kita ada ejen dan baru ni kita menambah baik sistem usahawan kita wujudkan lagi 2 level. Kita ada master stokis, kita ada mobile stokis, okey, dan juga kita ada distributorship. Cumanya apa yang saya nak bagi tahu kepada Encik Fuad dan juga sahabat-sahabat PLF yang lain, kami juga Cik No Food Solutions Senang Berhad juga mengalami isu yang sama, iaitu kita ada total agent satu amount, lepas tu yang aktif hanya 10% saja. Okey, cuma satu, saya suka apa yang kita buat di Cik No Food Solutions Senang Berhad adalah kita klasifikasikan kita punya usahawan-usahawan. Kita panggil sebagai usahawan-usahawan Cik No lah. Okey, kita klasifikasikan kita punya usahawan-usahawan. Usahawan A yang memang strong, lepas tu usahawan B, usahawan C dan juga usahawan D. So dengan kita mengklasifikasikan usahawan-usahawan kita, okay, A yang memang perform, yang memang bagus, yang memang tak ada isu apa-apa, yang memang growing, B mungkin level dia lebih sedikit rendah, punya prestasi sampailah D yang mungkin yang main-main dan sekejap ada, sekejap tak ada. So ini memudahkan kita untuk kita nak fokus mereka. Fokus kepada mereka ni confirm dengan cara yang berbeza, penyampaian beza, okay, sebab mereka pun menerima dengan cara yang berbeza. Dan sekiranya nak menjawab dengan lebih tepat lagi soalan Cik Fuad tadi tentang macam mana yang saya dapat ringkaskanlah macam mana nak buat yang tak aktif tu comeback balik. So apa yang dilakukan oleh kita selalunya adalah kita menawarkan kempen comeback lah kepada ejen. Contohnya kita nak mereka comeback dengan mungkin ada promosi-promosi atau tawaran-tawaran istimewa kepada mereka for limited period lah, limited time only. So dekat situ kita boleh tengok sebenarnya macam manakah keadaan mereka. Mungkin kita boleh tawarkan satu amount produk tu dengan harga yang lagi rendah. Just kita nak test yang mana yang tidak aktif di mata kita ni untuk tengok respon diorang macam mana. Dan insyaAllah mesti akan ada feedback lah daripada situ. Cuma satu je saya minta, apa yang kita amalkan adalah
kita ada grup WhatsApp, kita ada grup Telegram dan juga kita ada grup Facebook sebagai grup support kepada semua usahawan-usahawan kita. Hari pertama mereka berada dalam grup tu sehinggalah sekarang, mereka aktif ke atau tak aktif, kita tak pernah ada ambil satu pendekatan untuk remove mereka sekiranya mereka tak aktif. Sebab kita percaya mereka pernah join kita, mereka berminat untuk join kita, dan mungkin satu hari nanti mereka still akan kembali untuk join kita balik. Itulah pendekatan sihat yang kita buat, dan alhamdulillah bila kita announce anything campaign comeback kepada kita punya usahawan-usahawan, kita dapat tengoklah kita punya ejen-ejen stokis-stokis untuk bersemangat balik lah. So itu sajalah menjawab kepada Encik Fuad. Good, thank you Nazri. Terima kasih, terima kasih. Okey, so soalan yang kedua adalah zaman sekarang ni kita kalau banyak kita perasan banyak macam cendawan tumbuh bisnes-bisnes dan juga founder-founder yang ada. So macam ada founder ni, jadinya macam di pihak kami di Fruities dan juga Tega, kita tak terlalu kedepankan founder sebab tak ada orang tahu pun setakat hari ni siapa sebenarnya founder Tega ya. Tapi at the back kita ada. So minta pendapat Tuan Nazri sebab bagaimana, sebab Cik Noh dia positionkan founder tu sendiri kan as a founder. So is it apa pro and cons, apa yang sesuai untuk kami buat? Adakah founder ni memang perlu dikedepankan ke ataupun kita boleh menjalankan sebab marketing semua ni adalah dibuat oleh ejen kami, stokis, leader, ejen kami. So mohon feedback daripada Tuan Nazri lah in terms of founder ke depan, orang kenal founder ataupun orang kenal brand untuk current F&B kita punya market sekarang. Okey. Soalan yang diberikan oleh Encik Fuad tu actually sangat-sangat bagus. Kami di Cik Noh Food Solutions sebenarnya kalau tanya apa yang kami lakukan adalah kita boleh cakap 50-50% lah. Maksudnya 50% kami membawa ke depan kita punya founder, itu isteri saya sendiri sebagai frontliner lah untuk produk ni, dan 50% ni adalah kita punya usaha untuk memastikan kita punya marketing team menaikkan kita punya brand image kita, brand kita tu supaya diketahui oleh umum lah. Sebab apa yang selalu kita cakap adalah kita selalu cakap produk sambal kita ni boleh dijumpa di mana-mana. Hakikatnya kita boleh jumpa juga bila kita buat kita punya event, contoh macam event food truck kita ni atau mana-mana event sebelum PKP yang kita join, masih ramai lagi yang belum tahu tentang produk sambal Cik Noh ni. Okey, jadi kalau tanya saya adalah yang pertama, saya lebih menekankan tentang brand tu, membawa brand tu ke depan. Okey, brand tu mestilah saya panggil macam mana? Brand tu mestilah sama kuat dengan produknya. Maksudnya kalau sejauh mana kita yakin dengan kita punya produk tu, bagusnya produk kita tu, dan sejauh itulah kita insya-Allah kita boleh bawa kita punya brand. Dan untuk Cik Fuad, yang apa yang saya nampak lah, okey, perspektif di masa sekarang lah berbanding dulu. Contoh kalau tanya saya lah, kita tak tahu siapa founder kepada jenama Nestle, kita tak tahu siapa founder kepada jenama Adabi contoh. Okey, saya boleh nampakkan perbezaan dulu dengan sekarang adalah sekiranya kita nak membawa pantas produk atau jenama kita ke depan, okey, founder tu yang kena ke depan. Nah, ini apa yang saya nampak lah. Nah, cuma kita tetap juga kena menjaga exclusivity atau level lah founder tu. Macam mana kita nak bawa diri founder tu untuk kita maksud saya macam ni tau. Bila founder tu membawa sentiasa ke depan, okey, dia juga membawa kita punya produk dan juga brand tu ke depan sekali. So sekiranya founder tu melakukan sedikit kesilapan, so dia akan efek kepada kita punya brand dan juga produk. So apa lagi yang dilakukan? Itu jawapan daripada saya, Cik Fuad. Dengan izin Nazri, saya menyelit sikit. Risiko ya Fuad bila founder ke depan ialah founder nak kena jaga diri all the time lah. So kalau Fuad nak mula bergelek-gelek depan
YouTube tu contohnya, dan bukan saja nama Fuad yang akan rosak, nama produk Fuad akan rosak sekali. Kalau nama founder tu tak dikenali, kalaulah Fuad buat hal, brand produk Fuad tu masih hidup lagi, because the brand of the product is yang kita tonjolkan selama ni, so benda tu akan boleh diteruskan, walaupun Fuad buat hal. It is best that of course lah Fuad sebagai founder tu, na'udzubillah, jangan buat hal, kerana Rizal orang pertama yang akan ketuk kepala you. Faham. Cuma saya boleh tambah satu je dekat sini. Ya, Nazri, Kalau ya, silakan. Kalau kita ambilkan brand tu 100%, pecahkan kepada 3 fokus utama. Pertama, produk punya branding. Yang kedua, company punya branding. Yang ketiga, personal branding founder itu sendiri. Nah, ini yang akan menguatkan. Ini akan menguatkan. Very good. Terima kasih, Nazri. Fuad, ada soalan yang ketiga. Ya, soalan yang ketiga dan terakhir daripada saya untuk malam ni adalah di Tega dan juga Fruities, kami tidak ada internal dedicated sales person sebab kita memang currently 100% focusing on the agent punya sistem lah. So maknanya on our daily sales yang kita monitor, which is kita ada sistem sendiri, kita monitor, memang tak ada internal sales yang kita buat untuk buat sales direct kepada company. Semuanya melalui kita punya agent kita. Dan semua agent ni dimanage oleh ada 2 orang dan sekarang ni insyaAllah akan grow kepada 3 orang agent management punya team. Yang mana ada agent, ada seorang staff ni akan handle untuk leader punya level leader punya ni punya agent, akan ada yang handle untuk crowd yang ramai-ramai, dan akan ada handle untuk yang on the training punya ataupun untuk bantu agent-agent ni daripada segi ilmu dan juga skills lah. So jadinya saya nak mohon pendapat daripada Tuan Nazri untuk mereka ni, sebab kita adalah saya ada sedikitlah cabaran untuk bagaimana nak instill KPI mindset kepada mereka, sebab ada yang macam current team kita, dia okay, aku buat kerja aku, aku ada set aku punya list of tasks, so aku complete, but dia sometimes dia tak leads kepada, dia tak pegang the KPI, contohnya the monthly KPI, daily KPI untuk in terms of sales lah. So nak minta pendapat, sepanjang 5 tahun Tuan Nazri berkecimpung lah F&B ni, which is awal-awal tu Tuan Nazri banyak kepada agent semua ni kan, apa yang kaedah yang kita sebagai the owner of the company lah yang boleh buat untuk kita nak ubah mindset ataupun cara kerja tu kepada KPI driven? Itu ada soalan daripada saya. Okey, sekejap. Maksud saya KPI kepada kita punya agent stokis ni? KPI kepada staff kita. Oh, KPI kepada staff kita. KPI kepada staff. Okey. Staff yang dimasukkan oleh Cik Fuad tadi adalah staff yang handle kita punya usahawan-usahawan tadi, betul? Betul. Betul Cik Fuad Betul kan? Okey. Untuk pengetahuan Cik Fuad juga, actually kami Channel Food Solutions Nahbat juga kita mengamalkan konsep yang sama juga. Kita ada level-level tertentu yang dijaga oleh beberapa orang untuk guide mereka, dan setiap level tu dia menjaga setiap orang yang kita amanahkan untuk menjaga tu adalah menjaga level yang berbeza, dan kita pun sama juga, kita set target kerja yang berbezalah untuk mereka semua, sesuailah dengan golongan usahawan yang kami yang mereka handle lah. Cuma kalau tanya saya lah Cik Fuad, ia lebih berat kepada apa yang kita nak capai sebenarnya, apa yang kita nak mereka capai. Itu yang kita perlu, saya lah selaku sebagai seorang bos, saya perlu duduk dengan mereka dan bagi tahu mereka apa yang saya nak sebenarnya. Saya nak mereka capai, dan itulah yang mereka kena usahakanlah untuk dapat capai. Kalau tanya saya lah, sejujurnya lah, dan saya memang kita memang ada structured meeting yang kita setkan dengan kita punya ni lah staff-staff, supaya untuk sentiasa kita nak review mereka punya
performance, review mereka punya apa yang mereka dah capai setakat sekarang lah atau setakat hari ini, apa yang problem yang mereka hadapi apabila mereka handle usahawan-usahawan. Sebab bagi saya usahawan-usahawan ni 1 orang, 2 orang, 3 orang pun kita dah ada 3 jenis kerenah. Mereka pula nak handle kalau contoh macam 3,000 orang, 500 orang, 50 orang pun macam-macam ragam yang terpaksa mereka, ada yang mereka kena handle lebih berusia daripada mereka, ada yang lagi muda daripada mereka, so macam-macam kerenah. Jadi sekiranya tanya saya, kita sebagai bos atau founder ke, apa yang patut kita buat adalah kita kena sit down dengan staff kita yang kita tugaskan, tanggungjawabkan untuk menjaga mereka, dan kita bagi tahu mereka apa yang kita nak capai sebenarnya. Dan saya selalu relatekan dengan hiring lah, konsep hiring. Maksudnya apabila saya nak hire, interview untuk nak hire position staff untuk nak jaga usahawan-usahawan dia, saya memang dah list outkan, saya dah dapatkan keputusan saya untuk nak hire dia, untuk nak capai apa yang saya nak capai tu daripada interview lagi. So supaya dia nak start masuk bekerja dengan saya untuk handle, dia dah tahu dah apa yang kita nak capai. Itu memudahkanlah saya. Okay? Itu jawapan daripada saya. Terima kasih banyak-banyak Tuan Azri atas jawapan 3 soalan tadi. Okay. Fuad, saja nak tambah, Fuad, sekiranya nak lebih mendalami cara nak menentukan KPI, cara nak memastikan interview Fuad ni dengan ejen-ejen baru tu dilakukan dengan terancang, bersembang dengan PLF Hisham, dengan PLF Sarwa, pakar HR. Mereka boleh membantu to help you go into detail lagi how to do it, ya. Apa yang Nazri cakap tu, how to do it, the technical part of it. Boleh? Baik Sifu, terima kasih. Okay, terima kasih Nazri. Baik, kita nak dahulukan kepada usahawan-usahawan yang ada bisnes makan untuk bertanya soalan seterusnya kepada Nazri. So kita buka kepada usahawan-usahawan bisnes makan dulu. Kita bagi ada setengah jam untuk mereka bertanya soalan. Baru kita bagi kepada geng-geng lain yang berebut-rebut nak tanya Nazri ni. So, who's next? Terima kasih Fuad. Jangan malu nak tanya soalan, bangau. Cepat. Nazri dah ada kat sini ni. Kita bawa dia. Jangan semua power sih, Po. Power. Saya baru 5 tahun je, Po. Ya. Aku tunggu Amir Chong yang bertanya soalan. Saya boleh selitkan kat sini lah. Perniagaan ini seperti nama dia sendiri, Cik Noh, ini adalah perniagaan yang dicipta atau dibina oleh isteri saya sendiri. That's why saya dengan isteri saya, kita jelas peranan masing-masing. Di company juga, isteri saya menjawat jawatan sebagai CEO, Chief Executive Officer, dan saya sebagai CEO, sebagai Chief Operating Officer lah. Apa yang kami pecahkan tanggungjawab adalah isteri saya, tanggungjawab dia adalah nak bawa company ni ke depan. Misi, visi, apa nak jadi, apa inovasi nak dibuat, ini dibawa oleh isteri saya. Dan saya di belakang sebagai CEO adalah untuk nak mendukung dia dengan keseluruhan syarikat ni lah daripada segi operasi. Selalu saya nampak founder-founder memang dia akan bekerja isteri, suami isteri lah. Sebagai think tank lah, maksudnya yang sentiasa bekerja rapat antara dua, nak menaikkan jenama, nak menaikkan produk tu lah. So itu kalau tanya saya, apa kunci Cik Noh Food Solutions Nambat kita mampu sustain hari ini, saya boleh cakap itu salah satu daripada itulah, selain daripada produk itu sendiri. Dan saya sangat percaya Sifu sebenarnya macam ni tau Sifu. Kalau produk tu memang kita produk tu pertama sekali kita, kalau kata contoh macam kita rasa produk tu sedap, produk makanan tu sedap, yang pertama sekali kita jangan terlalu awal untuk shock sendiri. Kita bagi orang rasa. Kita bagi orang rasa, kita dapatkan feedback daripada orang, sebab feedback tu yang sangat-sangat penting. Feedback tu yang menentukan produk ni boleh pergi sejauh mana. Sehingga kita terima feedback yang perlu ditambah baik, orang cakap orang ni ialah customer yang bakal menjadi customer kita. So kita sentiasa tambah baik dah. Dan kat situlah insya-Allah produk tu. Produk yang bagus disokong dengan jenama yang mudah nak diingat.
Maksudnya kalau jenama tu, kalau kita nak sebut pun berbelit-belit lidah, bagi Memang. saya dia akan menyukarkan untuk nak masuk dalam subconscious mind Setuju. customer kita lah. Then itu sajalah Sifu, dibantu dengan sistem marketing. Dan untuk branding ni yang saya nampak sentiasa kekalkan satu konsep atau satu warna atau satu idea yang kita dah bawa daripada awal. Sebab kadang-kadang saya tengok bisnes ni kejap ni, lepas tu dia rasa nak ubah, dia ubah. Jadi customer tak dapat nak tangkap tu yang masuk ke dalam dia punya subconscious mind. So dia mesti konsisten ya, Nazri. Ya, betul. Barulah brand tu kuat kan? Betul Sifu, setuju. So kalau lah Mika ni belum tanya ada soalan, saya ada soalan. So bila konsistensi itu penting, bila contohnya Nazri perkenalkan baru-baru ni sambal peanut atau sambal cheese ke, ada sambal cheese kan? Betul. Itu kira bukan dah melompat keluar sikit ke daripada brand tu sendiri. I mean sambal cekno tu ialah that brand all the time, and then bila you kenalkan other flavors tu, I mean when do you decide? Bila Nazri dan isteri kata okay, now it is time for us to cadangkan satu innovation produk baru. Because that's a big risk tu, contohnya sambal cheese, that's a big risk tu, nak keluar daripada apa yang biasa kepada satu inovasi yang baru. How do you decide that? Okay, saya jawab Sifu macam ni. Kita menjalankan perniagaan ni pada 2015. So dalam tempoh 2 tahun tu memang kita sangat sibuk dengan kita punya production, order dan delivery semua, dan masa tu hanya produk sambal goreng ikan bilis. Dan pada masa itu, apa yang kita tambah baik adalah daripada pembungkusan dia, daripada produk itself lah. Okay, daripada bekas fufa, kita meningkat naik, menambah baik dia punya inovasi daripada segi dia punya packaging dan rasa semua tu lah. So daripada masa ke semasa Sifu, that's why yang memarketkan produk kita ni adalah usahawan-usahawan kita, dan kita tahu dekat luar sana ada juga ada juga founder-founder atau ada produk-produk juga, produk yang mungkin ada similarities sama dengan kita. Contoh pada waktu itu ada produk-produk sambal yang lain lah dekat luar sana. Jadi kita mengambil feedback daripada usahawan-usahawan kita, tak ada ke sambal contoh sambal udang, tak ada ke sambal tempe. Okay, dengan tapi satu Sifu, saya nak menekankan kepada semua usahawan-usahawan makanan, kita sekiranya kita nak menambah atau nak buat satu inovasi kepada company kita tentang produk kita, kita tak boleh nak lari dengan identity. That's why kita sentiasa mengekalkan identity yang sama. Daring, kering, itu ialah itulah apa nama identity yang kita bawa. That's why untuk memenuhi kendak-kendak usahawan kita, muncullah sambal udang, sambal tempe, sambal sekian-sekian, dan sampai untuk sambal cheese pula Sifu. Cerita pasal sambal cheese adalah produk kita ni normally yang makan kita tahu range umur dia. Dan range umur tu macam kita boleh panggil akak-akak lah, akak-akak, makcik-makcik, dan mereka lah yang menjadi usahawan-usahawan kami. Okay. Dan kita ada juga kelompok remaja-remaja yang meminati produk kami, produk kami lah untuk mereka makan. Contohnya macam student-student dekat universiti. Tapi yang menjadi hasil daripada kami punya report atau research, rata-rata daripada kelompok remaja ni yang menjadi usahawan kami kurang. So apakah idea untuk kita nak tarik minat dia? So timbullah idea dekat dia lah produk tu lah, produk sambal cheese Korea. Sebab ini dekat dengan mereka. Sebab mereka kadang kita tahu remaja minat ramen. Saya dah tua Sifu, 37. You tua yang aku ni. Yang sambal kacang ni pula adalah kita nak memenuhi permintaan lah. Kita macam ni dulu. Kita nak memenuhi ruang-ruang kosong yang ada dekat market tu. Supaya kita nak bantu usahawan kita tak perlu jual produk sambal lain dekat luar. Dekat Ceno pun dah ada, nak produk apa, kita ada sambal ni. Dan kita ada barisan 5-6 jenis sambal lagi yang nak keluar. Dan baru-baru ni saya cakap dengan usahawan-usahawan kita, setiap 2 bulan kita nak launch satu produk sambal baru. So kenapa Sifu kenapa? Sekiranya mereka join satu company lain untuk semata-mata nak menjual produk sambal tu, mereka terpaksa bermodal, bermula balik daripada kosong. Jadi kat situ akan menyebabkan
mungkin rangkaian mereka, network mereka di bawah pula, customer pun dah jadi macam sanksi dengan mereka. So kita wujudkan mereka ni produk-produk yang mereka nak ni di dalam jenama Cik Noh. Jadi ada variasi yang mereka boleh offer juga kepada customer-customer mereka. Very good. Very good. Terima kasih Nazri. Yang penting kekalkan identiti. Setuju. Alright, kawan-kawan usahawan makanan terutamanya, inilah masanya tanya soalan. Amir sudah unmute dirinya. Amir nak tanya soalan, Amir? Ya, dah bersedia ya. Alright, silakan. Boleh dengar ke? Boleh clear. Saya boleh dengar Tuan Amir Chong. Okay, alright. Sebenarnya saya baru nak mula food business ni. So before this pernah buat lah, tapi because of kiranya uncertain business plan, so did not do well. So we restarted again. Number one is actually we're doing Chinese food lah. Okay, halal Chinese food. So the first question I would like to ask is, proses halal tu is it that simple as getting the food, collecting all the right food which is halal, and then after that going to Jabatan Agama and getting the champs the product chopped as halal in a restaurant business, or even I plan to do the business as frozen food, because at this current moment kami buat kita punya barbecue chicken, barbecue beef dan barbecue lamb. Kebanyakan ialah biasanya kita akan masak dan kasih customer makan on the spot. Mana kita akan bawa pergi ke rumah customer, kita bakar, kasih dia makan sampai dia rasa, then they will give feedback whether the food is nice. And kebanyakan customer kata is nice. And there is customers that are buying back constantly lah. But at the end of the day is, number one is daripada segi packaging kan. The next step is lifespan of the product. How long does it last? If it is frozen food or if it's dry food, macam mana saya nak tahu whether dia punya lifespan tu berapa lama dia boleh tahan? The next question would be dia punya halal status dia, because I will be opening my restaurant in insyaAllah in February. If everything is set up properly, insyaAllah in February the restaurant will be open. So from there, saya rasa macam saya nak buat restoran tu, masak makanan tu, and then kasih customer akan kasih feedback. From there, saya akan ambil makanan tu jadi frozen food, which I've always been doing, but only thing as packaging untuk menjual kepada downline marketers and all that. So saya nak tahu ialah nombor satu, which is most important, is the halal status dia. How do I go through the process of halal? What is the process? Number two is the lifespan. Macam mana saya nak tahu lifespan makanan tu? How long can it last? Do I like freeze it for 1 year, and then after 1 year then I try and masak ke atau apa? Macam mana? That's the thing lah. That's my core question at this moment. Okay, thank you. Okay, Tuan Amir Chong. Soalan yang sangat seronok saya nak jawab sebenarnya, sebab saya ambil yang pertama dulu tentang halal tu. Tentang halal, untuk pengetahuan semua juga, kita juga Cik Noh Food Solutions Nambat juga dalam proses untuk nak apply halal. Yang menyebabkan kita terbantut beberapa kali untuk apply halal adalah dalam tempoh 5 tahun ni kita berpindah kepada 5 premis lah, 5 kilang, daripada kilang kecil ke kilang besar, dan baru-baru ni bulan 12 tahun yang lepas pun kita berpindah kepada sebuah kilang yang lagi besar lah, untuk cater kita punya quantity production yang kita perlukan. Jadi kalau Tuan Amir tanya saya adalah untuk nak apply halal ni sebenarnya simple je, mudah je sebenarnya. Sangat-sangat mudah. Untuk lagi jelas, Tuan Amir boleh call direct sendiri JAKIM. Even saya sendiri, saya call JAKIM. Dia punya cost untuk nak apply kalau kita buat sendiri sebenarnya sangat rendah. Saya RM800 saja. Cuma kalau dekat luar tu kita dengar konsultan tu, konsultan apa nama yang menawarkan diri untuk membantu kita dapat buat daripada awal sampai dapat halal tu, itu agak memakan kos. Kita pun tak apply benda tu. Dan saya kiranya
Tuan Amir Chong dah ada perniagaan tu sendiri, dah ada premis yang betul-betul sah, maksudnya dah run betul-betul perniagaan tu di premis berkenaan, boleh mohon sebenarnya bantuan daripada contoh macam Geran Mara untuk halal ni sendiri. Selalunya 80%, 20%, 20% kita, 80% daripada geran tu sendirilah. Dan untuk apply proses untuk proses mengapply halal ni, benda yang paling penting adalah kriteria yang pertama yang saya tahu adalah kita punya sources, kita punya bahan mentah. Macam kita kilang, benda yang paling dititik beratkan adalah sources kita punya bahan mentah, raw material. Dan kita mudah sebab kita memang betul-betul pakai bahan mentah yang memang bahan mentah yang memang tak ada jadi sebarang isu langsung. Yang bukan di repack atau kita OEM dengan orang yang perlukan status halal daripada satu tempat pula. Okey, lepas tu yang kedua adalah premis tu sendirilah yang mesti diubah suai, direnovasi ikut apa spek yang diperlukan. Sekiranya Encik Tuan Amir tanya saya bila patut apply halal tu, kalau tanya saya sekiranya dah ada premis, dah bermula dengan premis, perniagaan tu di premis yang betul, apply terus, tak perlu tunggu. Contoh macam kami lah, dah berpindah-pindah menyebabkan lambat kami dapat halal tu. Walaupun pada masa akan datang Tuan Amir nak membesarkan perniagaan, berpindah di tempat lain, kena reapply, tapi status halal tu Tuan Amir dah ada dah untuk perniagaan Tuan Amir. Itu yang pertama. Yang kedua tentang jangka hayat tu, lifespan tu, macam kami, apa yang kita buat adalah bila kita cipta satu produk tu, kita keluarkan satu produk tu, kita akan terus hantar produk kita ke lab lah, ke lab untuk dapatkan lab test punya result lah. Itu saya boleh bantulah untuk bagi tahu kepada Tuan Amir lab yang kita deal untuk sebarang produk yang kita keluarkan lah. Cuma untuk membantu proses jangka hayat produk tu lebih panjang, tapi ini daripada masa ke semasa tau Tuan Amir. Kita kalau kita baru nak memula perniagaan, saya tak mengharapkan kita lakukan secara drastik lah. Kita bermula tahun pertama, tahun kedua, kita masak secara manual. Okay, kita menjalankan perniagaan itu secara manual. Lepas tu kita tambah baik, kita ada mesin sikit, dan sekarang Cik Food Solutions Senang Berhad, kita beroperasi secara half automation lah. Maksudnya mesin separuh, manusia separuh. Dan kita sangat berharap tahun depan kita dapat at least 90% lah, semuanya mesin. Hanya kita perlukan beberapa orang saja untuk handle mesin kita, dan kita pun nak jadi kilang sambal yang pertama di Malaysia yang beroperasi dalam tempoh 24 jam dan juga fully automation. Ini impian kita. Okay, untuk jalan 24 jam secara manual kita dah buat sebelum PKP. Kita dah run 24 jam dalam tempoh 2 minggu, terus PKP. Jadi menyebabkan tersangkutlah untuk kita nak continue tu sehingga sekarang. Okay, just kita nak test. Masa tu kita nak test untuk boleh tak dengan tenaga pekerja yang ada sekarang ni kita divide by 2 shift, boleh tak kita nak capai kuantiti yang kita nak, dan apakah yang akan berlaku, apakah yang proses, sebab sebelah malam kita nak belajar macam mana sebelah malam, sekian-sekian lah untuk kita orang lah di Cik Food Solutions Senang untuk kita nak tahu. So maksudnya secara manually pun kita confident kita boleh jalan 24 jam. Bayangkan kalau kata kita dah ada teknologi dah. Okey. Apa yang saya nak beritahu Tuan Amir tadi tentang teknologi nanti, teknologi itu adalah daripada masa ke semasa upgrade perniagaan Tuan Amir itu dengan tambahan mesin, tambahan teknologi, dan itu insya-Allah yang akan memanjangkan kita punya jangka hayat untuk produk kita. Sebab contoh, apa yang saya tahu adalah sekiranya produk kita nak ekspor kepada ke luar negara secara official lah, secara mass market, contoh macam kita nak pergi ke benua-benua di luar sana yang menjadi target kami, insya-Allah tahun depan atau 2 tahun lagi, kita memerlukan produk kita at least 2 atau 3 tahun jangka masa hayat dia, jangka hayat produk tu. So macam produk kami sekarang baru boleh bertahan setahun. Jadi untuk menjadikan ia realiti, kita perlukan bantuan teknologi. So benda tu saya sangat percaya kita boleh develop daripada masa ke semasa, proses inovasi tu akan berlaku insya-Allah. Okey? Itu je tuan. Sebelum ekspor keluar, ekspor ke Setia Alam dulu. Kalau tak lepas Setia Alam, tak payah keluar Malaysia. Okay, itu nanti kita cerita Actually, I've wanted to come down and bring the chicken to you guys to eat in KL, but I say PKP aja, I can't do much about it. You know. Tuan nak tanya satu soalan lagi.
Okay. Boleh. Daripada Silakan. segi cili tu sekarang, tuan ada jual ke? Ni something else totally different. Macam cili tu, do you use macam cili yang dry ke atau you use wet chili? Pasal apa? Sekarang saya tengah cari sekarang pasal apa? Saya nak buat cili yang kalau Chinese tu dipanggil chili oil crisp. So that means the dry chilies are fried in oil, and then ada memang kira adalah dia punya ada garlic, ada ginger, ada spices seperti star anise, apa kayu manis, Sichuan peppercorn. So bila digoreng and then diletak dalam minyak from the with the minyak of the cili kering tu diguna untuk sebagai sambal gitulah. So Chinese style punya chili lah. So now at the end of the day is, do you use dry chilies or do you use wet chilies daripada segi eksperimen, daripada segi tu? Kering. Memang cili kering lah. Kering. Okay. Tengah cari cara macam mana nak make sure that the lifespan is can last longer lah. Itu yang kita worry about at the end of the day. Daripada segi masakan tu feedback customer semua memang bagus lah. I'm sure. Saja nak sedikit masuk Nazri, banyak mana yang Nazri minta nasihat daripada contohnya Maldi, dan because Maldi adalah satu tempat di mana when it comes to makanan mereka buat semua researchnya. Banyak mana yang Nazri go and minta nasihat daripada mereka tentang soalan-soalan seperti macam mana Amir kemukakan di sini? Sebenarnya Sifu, secara jujur lah saya boleh cakap kepada Sifu dan semua, kita tak pernah langsung minta apa-apa idea atau minta pendapat atau bertanya dengan pihak-pihak seperti Maldi, sekian-sekian tu. Kita lebih sebab sejujurnya adalah isteri saya, Cik Noh ni sendiri, dia memang seorang yang sangat suka masak. Suka masak, suka mencipta makanan, suka tentang inovasi, dan Cik Noh ni sendiri, isteri saya ni, dia sukakan tentang inovasi satu produk lah, daripada manual macam mana kalau kita, dan dia seorang suka teknologi. Jadi apa yang kita buat lah, kita tidak go through kepada Maldi tu. Once contoh macam kita nak buat sesuatu yang contoh macam kita punya packaging line yang melibatkan teknologi, kita berusaha lah untuk mencari beberapa kontak, beberapa supplier, dan kita pergi dekat sana lah. Ilmu tu Sifu kita dapat daripada mereka. Kita dapat daripada supplier ni, sebab bukan sekadar teori. Ni memang praktikal, atau ini memang mereka punya dunia. Mereka buat. Alright, terima kasih Nazri. Amir, that's it? Alright, thank you Amir. Terima kasih Amir. Baik, kawan-kawan yang lain, sekiranya anda ada soalan nak kemukakan kepada Nazri, inilah masanya. Silakan. Siapa di sana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa ini? Okay, thank you Sifu. Okay, nak tanya Tuan Nazri lah sikit tentang apa ni, makanan ni. Ni akan nak tanya untuk anak akak sebenarnya. Dia sekarang ni buat apa ni, produk makanan kucing. Cuma nak tanya kalau nak untuk apa ni, untuk preserve dia bagi lama tu, di mana yang kita kena belajar? Contoh nak bagi tahan lama lah, sebab dia makanan kucing ni kan ayam dan juga labu adalah 2-3 ingredient dia. Cuma nak tanya kalau untuk nak bagi dia tahan lama, sebab permintaan sekarang terlampau banyak, jadi dia nak tanya macam mana proses ataupun di mana jabatan yang kita nak belajar tentang nak apa ni, nak awetkan ke, nak bagi lama ke apa ini, di mana nak belajar benda-benda tu? Okey, kalau tanya saya, dia actually ada dia sejujurnya kalau nak bagi benda tu tahan lama adalah menggunakan pengawet lah. Sama juga dengan untuk produk makanan. Dan dia ada kaedah-kaedah yang boleh puan refer dengan pengeluar-pengeluar teknologi mesin ni lah. Dan selalunya untuk nak bagi tahan lama, dia punya tu kita nak panjangkan dia punya tempoh hayat dia adalah selalunya dia orang menggunakan mesin retort tu, teknologi retort. Ditambah dengan bahan pengawetnya yang disertakan sekali dengan produk tu. Okey.
Oh. Itu je lah. Teknologi retort di mana kita nak belajar tu? Oh, itu kalau dengan Mara, dia ada satu dia orang panggil sebagai INTEM. Saya dah lupa dah, incubator teknologi Mara. I see, okay. Puan boleh Google tu. Okay, alright. Okay, terima kasih Tuan. Puan. Terima kasih. Yes. Alright. Come on. Haji Kamu Zaman, dia ada 5 soalan nak tanya. Haji, inilah masanya. Silakan. Kau tak apa ni? Kau jangan ajak kat phone. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Tuan Haji. Okey, adik Nazri lah. Adik lah sebab saya lebih tua. Okey, saya dah setahun produce keropok lekor. Okey. Lebih dari sekarang ni saya ada liaise dengan Mardi lah untuk komersialkan satu formula yang Mardi keluarkan. Cumanya still struggling dalam segi marketing lah. So, nak tanya adik Nazri ni, dari segi marketing, nak membina yang mana satu yang lebih bagus? Mana kita bina rangkaian ejen-ejen kita sendiri ataupun kita direct to customer menggunakan Facebook Ads. Jadi sekarang ni macam-macam online punya cara kan nak marketing di Facebook kan. Jadi macam mana pengalaman Nazri dari segi marketing ni? Mana satu yang bagus antara create agent punya network ataupun dengan cara buat FB Ads? Okey, kalau tuan tanya saya, dua-dua tu betul, cuma kita kena tahu kita nak guna tu macam mana. Maksud saya adalah macam ni, kalau saya ambil contoh saya lah, senang. Saya ambil contoh saya dan juga company saya. Permulaan saya yang dengan isteri saya sendiri saja yang kita promote di laman sosial, kita promote di Facebook pada permulaannya untuk nak memperkenalkan produk kita dekat market. Tapi macam mana saya cerita dengan Tuan Fuad tadi, macam mana nak bagi produk ni lagi cepat. Cepat orang kenal, cepat orang tahu, cepat orang beli, cepat orang rasa, lepas tu orang suka, cepatlah kita akan dapat repeat order dia. Jadi kat situlah munculnya sistem usahawan tu yang pada masa tu hanya kita menggunakan konsep dua level saja, agent dan juga stokis. Lepas tu selain daripada kita membina sistem ni, kita perlu juga menyokong sistem ni. Dan menyokong tu adalah macam saya beritahu tadi dekat Encik Fuad dan juga Sifu pun ada sentuh tadi, adalah tentang konsistensi dalam kita punya marketing. Kita bukan hari ni buat marketing, lepas tu kita senyap, lepas tu kita buat balik. Marketing adalah satu proses yang kena berlaku secara konsisten dan ikut kemampuan kita pada ketika itu, dan dia akan insya-Allah lah akan bertambah baik daripada masa ke masa ikut keadaan kita lah, keadaan semasa kita. Dan medium apa yang Cik Nazri buat untuk marketing? Maksud saya? Medium apa? Medium apa yang buat marketing tu? Okey, kita bermula dekat Facebook. Okey, kita menggunakan Facebook page kita. Contoh macam sambat adalah kita punya Cik boleh tengok sendiri dekat kita punya Facebook page, iaitu Sabah Garing Cik Noh Official. Kita bermula di situ. So kita menggunakan situ untuk pertama sekali kita highlightkan apa? Kita highlightkan produk kita dan kita highlightkan testimoni customer-customer yang berpuas hati dengan produk kita lah. Lepas tu di situ juga kita mencari ejen, mencari usahawan-usahawan kita lah, ejen dan stokis. So untuk membantu mempercepatkan lagi proses tu, kita tambahlah dengan sampingan dia, seperti kita pun run FB Ads, kita run iklan-iklan kita first untuk kita nak war-warkan untuk iklan supaya apa yang kita produk kita tu pada permulaan tu sampai cepat kepada semua. Dan bila kita dah betul-betul strong, Tuan Kamruzaman, kita dah tak perlu nak guna nak guna FB Ads semata-mata untuk tarik, sebab actually kita kena faham funnel daripada banyak kita daripada
mana kita dapat kita punya customer, nak dapat customer kita, lepas tu ke mana kita nak bawa mereka. Dan yang paling best bila Encik Kamruzaman dah ada certain amount of database, benda yang paling mudah kat situ adalah marketing yang tak berbayar. Bukan macam FBI tu, di mana adalah proses meretain mereka. Proses meretain mereka tu yang kita kena lagi konsisten buat, dan itu adalah benda yang percuma tapi boleh mendatangkan sales yang berlipat kali ganda. Nazri pakai apa? Retaining is much easier lah compare to kita nak cari sales baru. Macam mana Cuma buat database tu? Macam mana? Macam mana retain database tu? Retain database tu kita letakkan mereka di satu platform lah. Kalau macam kita ada FB group kita, community, kita banyak teknik sebenarnya. Kita ada Telegram, kita menggunakan email, kita ada SMS yang kita sentiasa hantar lah supaya mereka rasa kita sentiasa dekat dengan mereka. Okey. Okey, soalan kedua ni. Banyak sikit. Boleh Sifu? Boleh Silakan sebelum saya muak cepat. Okey, dari segi peratusan menentukan harga jualan berbanding dengan kos tu. Berapa Tuan Nazri buat berapa peratus harga jualan tu berbanding dengan kos yang selalu letak? Roughly. Roughly saya mudah macam ni. Saya mudah cakap untuk produk kita ni, untuk kita lah, harga kita dengan level di bawah kita itu stokis dalam 15% macam tu. Okey. Cuma satu je Tuan Kamruzaman. Untuk kita nak bagi kita punya usahawan kita, usahawan Tuan Kamruzaman tu seronok nak jual produk kita tu adalah pulangan yang mereka bakal dapat. Berapa persen dia bagi? Contohnya daripada produk mereka jual tu, produk Cik Kamruzaman tu yang mereka jual tu, mereka boleh dapat berapa? Adakah return mereka 100%, 95%, 90% daripada tu. Contoh produk yang harga RM20 jualannya, tapi harga mereka RM10. So kalau mereka jual, mereka dapat keuntungan satu kali ganda. Lebih kurang macam tu lah. So this is what your practice lah. You practice the same lah, 90% to 100%. Yes. I see. Okay. So kalau kita tak offer macam tu, orang lain offer kat luar. Betul. Okay, satu lagi nak tanya, kalau tak silap, Samuel Cik Noh ni dia dah tetapkan harga kat label tu kan? Betul. Dekat label botol tu dia Cik Noh punya harga dah tetapkan kat situ. Betul tak? Dia dah ada harga kat situ. Betul kan. So apa kebaikan menetapkan harga jualan dekat label produk tu, dan macam mana kalau kita ada masalah dengan peningkatan kos operasi, jadi margin kita jadi kecil, apa yang kita nak buat? Okey, macam ni tuan. Tujuan kita meletakkan harga dekat bekas kita tu, apabila kita bermain dengan sistem stokis agent ni, adalah kita nak mengelakkan berlakunya inilah permainan harga. Itu benda yang paling utamalah. Jadi maksudnya customer dekat luar sana tahu berapa harga. Dan kita secara memang publicly kita post dekat kita punya social media juga harga untuk produk kita. Okey, itulah main concern kita lah. Simple je, kita tak nak ada permainan harga. Permainan harga tu maksudnya bukan orang jual rendah tau, Cik Kamruzaman. Itu biasa. Kita tak nak orang jual terlampau tinggi produk kita tu. Sebab kita ada masa, contoh macam bulan puasa, produk kita sangat susah agaklah. Produk kita rasa macam kita dah buat production tu dah banyak lah, tapi produk memang susah nak jumpa kat market sebab cepat sangat. Sebab produk kita lah produk yang paling tinggi demand dia pada bulan puasa. So mengelakkan kita punya penjual menaikkan harga disebabkan produk tu susah dicari lah. Itu menuju kepada maknanya bila ada satu masalah dengan harga operasi, kerana kos operasi itu meningkat, tapi masih tidak terjejas lah sebab margin tu masih besar kan, ataupun macam mana kalau setuju tuan. Saya setuju dengan tuan. Produk kita, produk sambal Cik Noh ni mengalami peningkatan harga sebanyak 3 kali. Itulah. Macam mana nak menangani masalah tu? Nak menangani maksudnya macam mana tuan? Kita kena
maknanya kita punya margin tu dah kurang lah di situ. Betul, saya setuju. Itu yang harga kenapa. dah tetapkan, harga dah tetap dekat label tu. Jadi kita kena sacrifice lah dia punya kerugian kan. Macam mana? Okey, macam ni tuan. Apa yang kita buat adalah kita mengekalkan juga, kita masih mengekalkan kita punya peratusan lah yang kita memang dah lock, sebab sekiranya kita tarik lagi margin kita kecilkan lagi margin kita, dia akan menyebabkan kita kerugian lah. Kita kerugian. So, sekiranya tuan tahu, produk sambal garing ikan bilis kita tu mengalami 3 kali fasa kenaikan harga, daripada harga 10, naik kepada 11 naik kepada 12, lepas tu naik kepada RM15.90. Sebabnya sebab harga bahan mentah. Harga bahan mentah kami lah yang meningkat daripada tahun ke tahun, memang meningkat. Cuma satu je tuan. Harga jualan tu naikkan. Cuma satu je tuan. Apa yang kami belajar lah daripada kenaikan harga tu, kenapa kalau tuan tahu daripada RM12 kita naikkan pada RM15.90 adalah kita belajar daripada apa yang kita buat sebelum tu adalah untuk tidak meningkatkan harga mendadak berkali-kali. Jadi proses peralihan harga daripada harga RM12 tu kepada RM15.90 tu selepas kami dah kaji, kita dah kira betul-betul kos, sekiranya berlaku dalam tempoh 3 ke 5 tahun akan datang, kenaikan lagi bahan mentah, efek tak kita punya kos. That's why kita kena kira, kita kena predict terus in the future. Okay, last soalan. Okay, apa ni, sekarang ni marketing, media marketing yang kita guna sekarang ni banyak pada FB Ads kan. Jadi akan datang, Cik Nazri dah terfikir tak apa agaknya marketing medium yang akan datang selain daripada yang ada sekarang ni? Actually Tuan Kamruzaman, kita banyak lagi channel-channel marketing yang kita belum guna, belum guna pakai lagi. Jadi insya-Allah daripada, kalau tanya saya lah, apa yang kita nak buat adalah kita juga nak buatlah marketing seperti kita pernah ada, untuk pengetahuan Tuan Kamruzaman, kita pernah ada billboard kita sendiri untuk kita nak test, dekat market. Lepas tu kita pernah muncul di TV tu pun adalah untuk rancangan-rancangan lah. Cuma kalau lepas tu apa lagi yang belum kita buat lah, di radio, iklan betul-betul di TV, kita nak naikkan billboard balik. Tapi kalau tanya Tuan, kalau nak menjawab pada soalan Tuan Kamruzaman, future kepada bisnes kami adalah digital marketing. Digital marketing yang itu adalah fokus, sebab dunia di hujung jari. Orang baca surat khabar pun orang baca dekat handphone dia sekarang, orang tengok TV, news pun tengok dekat handphone sekarang. So apa yang patut Tuan Kamruzaman fikir adalah future produk Tuan atau company Tuan adalah daripada side digital marketing itu sendiri. Alright, clear. Okay, Sifu, thank you. Terima kasih Haji. Terima kasih. Nazri, oleh kerana Nazri sebut tentang digital marketing ni, saya saja nak bagi tahu saya ada kursus-kursus PLF yang saya buat secara online. Saya boleh selitkan advertisement Nazri dengan advertisement lah. Mengadvertisekan sambal Cik Noh di dalam program saya. I mean, look at the number of people going online sekarang. So kalau Nazri tak take that into consideration, I mean digital marketing in that sense kan, selitkan advertisement you, so kira beli slot lah daripada maker-maker yang buat program ni, dan selitkan 30 second punya video ke of sambal Cik Noh. I mean it could help you with your advertising, and it could help kami PLF ni untuk buat program. Selain dapat duit daripada program, dapat duit daripada jual slot advertisement. Kerana sekarang PLF yang menganjurkan program-program online ni dah jadi macam TV station sendiri lah, So TV station ni perlu ada advertisement slot yang kita boleh jual, I mean something to consider, Nazri, kan? Betul. Something to think about. Yes. Sifu, count me in. Yeah, of course. Sifu Yes. dan Nazri, Yes, saya nak minta izin untuk, sebab salah satu syarat dalam PLF Lab ni adalah kalau kita ada sebarang cadangan ataupun solusi masalah lah, pandangan untuk masalah-masalah yang peserta hadapi.
So saya terpanggil untuk just sedikit nak share, minta izin untuk share kepada Tuan Kamaruzaman. Boleh tak tentang marketing? Boleh. Kamaruzaman ke Nazri? Kepada Tuan Kamaruzaman tentang permasalahan tadi. Okey, boleh. Share Okay, dia. sedikit tambahan daripada yang apa yang Tuan Nazri beritahu lah. Okey. Sebab untuk ini setakat apa yang saya buat selama for the past 4 years dalam program digital marketing dan juga dalam kita punya current Fruities dan juga Tega punya business. Number one adalah kita untuk awal ni kita cuba mengamalkan untuk kita gunakan zero cost marketing. Okay. Sebab apa, kalau untuk kita ambil kira margin di dalam F&B ni, normally kalau ini setakat pengalaman saya, yang sedikit pengalaman yang saya ada ni, margin dalam F&B dia memang ranging dia dalam 15 ke 25% untuk yang bermain sistem agent. So itu range kita tak boleh nak expect. Orang kata jual makanan sekali ganda harga jual, cost sekali ganda harga kan. But that one is a cost versus harga jual. Katalah kos keropok leko Tuan Kamaruzaman adalah RM5, kita jual RM10. But that one is belum lagi kita punya profit sebenarnya. Sebab margin tu belum campur dengan all the packaging, all the cost transportation, cost delivery semua dan sebagainya. So number one, kita akan mengamalkan zero cost marketing. Dan bagaimana untuk zero cost marketing ni? Ada beberapa kaedah, which is ini apa yang kita advise kepada ejen-ejen, stokis dan juga leader kita. Bagaimana sebab kita tak suggest untuk mereka buat FB ads sebab dalam pihak live pun ramai pihak live yang memang expert dalam FB ads ni. But untuk zero cost marketing ni, yang pertama sekali adalah kita channel yang kita boleh gunakan adalah Facebook group community. Since kalau macam Tuan Kamaruzaman sekarang ni menetap, kalau boleh saya tahu menetap di mana Tuan? Shah Alam. Di Shah Alam, dan juga cara penjualannya adalah melalui jualan terus kepada pelanggan. Betul? Okey, baik. So kalau begitu, apa yang kita cadangkan kepada yang saya boleh cadangkan adalah untuk kita buat marketing itu melalui Facebook tu, yang kita masukkan posting-posting kita ke dalam Facebook group yang kita join, yang dalam lingkungan liputan kita lah. Kalau Tuan Nazri boleh cover the whole Malaysia, masukkan, yang pertama masuk dalam grup-grup Facebook yang community, warga Shah Alam, warga Kepong, warga KL, Setia Alam. Yes. Salah seorang ahli barunya adalah Sifu kita kat situ. Okey, itu yang pertama. Bila dah join group tu, kita sentiasa kita boleh postkan, tapi kena pastikan grup tu adalah grup yang membenarkan iklan lah. Itu yang pertama, daripada segi join grup-grup tu. Lepas tu yang kedua adalah cara kita nak post content. Post marketing kita tu, kita jangan hanya benda yang sama setiap hari, ayat yang sama kita copy paste. Antara yang ini saya jumpa kisah-kisah usahawan kita, satu ayat copywriting, satu poster diguna sampai setahun. So dah lepas tu dia tak ada perubahan, tak ada penambahbaikan ataupun tak ada variasi. So yang paling pentingnya zaman sekarang ni orang banyak nak tahu pasal produk tu, dia bukan semata-mata gambar yang studio punya gambar. So setakat pengalaman kami, orang nak tahu juga gambar real, gambar yang kita tengah pegang keropok leko, tengah goreng, tapi must be clear lah gambar tu diambil kan. Itu teknik-teknik mengambil gambar pula, itu another story lah. Facebook group, variasikan posting tu dalam grup-grup tersebut. Dan juga yang ketiga, kita boleh masukkan konsepnya adalah record video. So record video kita tu, cara marketing kita dalam Facebook, kita boleh record video mungkin video semasa kita tengah memproses, kalau Tuan Kamaruzaman proses, ataupun mungkin video semasa menggoreng keropok leko. Kita nak excite the senses, seperti mana kita belajar dalam PLF lah kan. Orang dapat nampak dan dapat excite dia punya excitement dia tu. Itu apa yang kami buat lah. Dan yang ketiga, selain daripada Facebook, kita boleh masukkan melalui WhatsApp story. WhatsApp story itu antara metod-metod yang zero cost marketing. Sebab kalau boleh di peringkat awal, sebab FB ads sekarang ni dia mengalami sentiasa ada perubahan algoritma dia. Dia punya kira-kira dia tu. So agak kita tak nak membazirkan, dia unpredictable kan? Unpredictable, betul. So kita tak nak bazirkan allocation marketing kita tu kepada Facebook ads punya cost.
Okay. So kalau Thank you, tuan-tuan, Fuad. okay, kita saja. We're gonna have to stop you kat situ bagi Alright, thanks. Thank you, Fuad. Okay. Right. I look forward to see Haji Kamuzaman punya Koboleko sampai ke Jepun. Because you have the connections, you know how to speak Japanese. So, think that way lah. InsyaAllah. Of course. Alright. Thank you. Sebalik kita kepada Nazri, sekiranya anda ada soalan nak tanya, inilah masanya. Especially kepada mereka yang usahawan usahawan makanan lah, especially. Yeah. Sekiranya tak ada, we open to any other questions. Come on, sonyap je. Hello, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sana? Hasif here, Sibu. Hasif. Hai. Okay. Yes, Hasif. Tuan Nazri. Ya, saya menjual, bukan menjual lah. Saya menjual barangan produk orang lain. So kategorinya sebagai seorang stokis lah. Okay. So dalam baru beberapa minggu, dalam 3 minggu macam tu, mempromot, sebab bila jadi stokis kita tahu kita simpan amanah daripada kita punya produk untuk jual kepada ejen dan ejen yang akan distributkan kepada customer, betul? Okay. So isu dia kat sini, okay, sorry, lupa nak cakap. Saya jual produk namanya Pocket Doraemon. Pocket Doraemon, okay. Ya, Nazri, tak ada kena-mena dengan Doraemon langsung, Nazri. Saya tak ada kena-mena. So with what I've been facing now, okay, dia macam ni. Bila kita jadi stokis, kita dah kumpulkan ejen, okay, bila diorang dah buat sales, okay, alhamdulillah dah buat sales. Okay, isu yang akan ada timbul adalah bila diorang nak restock dan diorang nak collect repeating customer. So macam mana idea untuk saya sebagai team leader kepada ejen-ejen saya untuk convincekan diorang untuk continue untuk sama ada diorang cari new customer ataupun diorang repeatkan sale tu, apa ideanya, gitu. Itu yang pertama lah. Okay. Terima kasih kepada Tuan Hasif. Sekiranya tanya saya, apa yang kita praktiskan adalah kita sangat mementingkan adalah feedback daripada customer terhadap produk kita. That's why kita sangat menekankan engagement kita punya agent, kita punya stokis dengan customer. Customer kami ni bukan sekadar customer end user. Customer kami adalah pekedai-pekedai, okay, outlet-outlet seperti stesen minyak, okay, pasar raya, pasar mini. Jadi apa yang kami tekankan adalah tentang engagement antara mereka usahawan dengan customer. Itu kat situ yang sebenarnya mewujudkan repeat order tu. Lepas tu itu yang pertama. Yang kedua adalah mesti kena simpan database customer. Okay, nak tak nak mesti Puan Hasif fikirkan macam mana dengan produk yang dijual tu daripada ejen kepada customer tu, customer mereka boleh collect database. Dan database ni adalah sangat-sangat mahal. Okay, database ni lah yang akan membantu mereka di kemudian hari insya-Allah untuk mewujudkan repeat sale daripada mereka. Sebab actually saya pernah dengar Pocket Doraemon ni, tapi saya tak tahu produk Pocket Doraemon ni produk apa. Okay. Okay. Hasif pergi hantar. Tak ada hal. Kat mana rumah pun Cik Nazri? Sipu dah rasa. Maksud saya, okay, wife saya kata dia pernah beli. Wife saya ada dekat sini je, Cik Noh. Okay. Dia sebenarnya mendengar di belakang MacBook ni sebenarnya. I see. Untuk support saya lah. Sekiranya ada apa-apa yang nak ditambah. Okey, Tuan Hasif, produk kita ni dia ada beberapa jenis produk lah. Ada produk yang terus macam produk sambal, beli, makan, habis terus nak makan lagi. Ada produk tu yang beli mungkin kena consume beberapa lama dan baru boleh repeat order balik. So database ni sangat penting untuk kita nak retain mereka atau untuk kita nak close order mereka untuk repeat punya order. Cuma kalau tanya saya pula lah, di sudut Encik Hasif pula dengan sebagai stokis kepada ejen-ejen yang sama juga. Engagement antara Encik Hasif dengan Encik Hasif punya ejen-ejen lah. Dan
saya selalu gunakan adalah engagement tu dalam kalau di sudut kami, minta maaf Sifu training lah. Kita training, kita minta stokis training agent-agent. So dekat situlah yang mereka training dengan mereka, engage dengan mereka, sentiasa adalah meet up antara stokis tu dengan agent tu untuk menyampaikanlah benda-benda wow, benda-benda yang baru, benda yang best ke, dan memahamkan sebenarnya berjumpa tu bukan sekadar nak jumpa, kita sebenarnya nak memahamkan mereka lebih jauh lagi tentang perniagaan yang mereka buat ni dengan title mereka sebagai seorang agent. Sebab lawan-lawan mungkin mereka pun akan upgrade diri mereka menjadi stokis. Faham Betul, betul. Satu konsepnya tu lah. Jadi benda yang paling penting adalah database tu kena simpan. Okay, lepas tu kedua adalah memang kita apa yang saya masukkan adalah untuk bagi mereka memahami itulah, kita nak memahamkan mereka macam ni tau. Ejen lama dengan ejen baru macam ni. Ejen baru, hari pertama mereka join, mereka semangat tau. Mereka sangat semangat, mereka buat apa yang kita suruh pun mereka sanggup buat. Cari ejen baru okey, cari customer, pergi ke outlet ke, pergi surf sini ke, pergi buat FB live ke, mereka okey. Betul. Pada masa ke semasa, mereka dah buat perniagaan mereka tu sebagai seorang ejen tu, lepas tu mereka dah ada customer. Kenapa mereka tak boleh buat macam mana hari pertama mereka join? Cari sale baru. Itu yang paling penting adalah engagement antara tuan selaku stokis kepada mereka lah. Untuk cara engagement lah untuk remind mereka lah. Sebab saya selalu cakap kepada mereka, setiap hari adalah hari pertama kita. Hari pertama anda sebagai usahawan. So sebab saya nak diorang mengekalkan hari pertama punya konsep dalam diri mereka. Momentum dia. Momentum dia Sifu. Supaya tak kisahlah ada 100 orang ejen ke, 1000 customer ke, tapi mereka tak pernah putus sentiasa mencari sale baru. Dan itu ditunjukkan di HQ. Kita tak berhenti-henti mencari usahawan baru, di mana kita tak meletakkan kebergantungan kita kepada mereka. Mereka adalah database kita. Okay, untuk kita retain. Tapi kita sentiasa mencari usahawan-usahawan baru yang nak bersama dengan kami. Itu je. Terima kasih. Terima kasih Nazri. Nasir, you okay? Okay, alright. Thank you, Nasir. Yeah, that's all. Ada soalan lain? That's all for now. Alright, good. Thank you very much. Terima kasih. Okay, thank you. Welcome. Lain. Come on. Saya nak minta izin Sifu, saya nak memperkenalkan Cik Noh kepada mereka. Ya, sepatutnya dimasukkan ke depan. Puan Cik Noh, masuklah. Interframe. Tidak, main cepat. Mari. Interframe. Saya perkenalkan kepada semua rakan PLF, inilah pemilik kepada Tepuklah kawan. kepada brand Cik Noh itu sendiri. Itu Cik Noh. Khabar Puan? Alhamdulillah. Lama kita tak jumpa Puan. Last time jumpa dekat restoran dulu tu. Betul. Tanya Puan, we've been following Cik Noh punya perkembangan for 5 years. We are very wow dengan how you membawa produk tu, how you memperkenalkan produk tu, how you've been surviving selama ni. You know, me personally, my wife, we are total fans of you. Thank you. Terima kasih Sifu. Tolong jangan perkenalkan sambal durian, itu saja. That's all. Permintaan daripada saya lah, itu saja. Start sambal durian, kita nanti sama Cik Noh akan ada anti group nanti. Kalau durian tu boleh garing, saya dah buat Sifu. Tak boleh. Dia nanti ada chemical punya reaction dia akan rosak brand. Jangan. Okay. Alright, terima kasih. Salam. Tuan-tuan perempuan, come on. Nazri is here available to answer questions. So if you don't ask questions, rugi gila. Ya. Toke kek dekat Seremban tu, tak tanya-tanya lagi soalan. Come on, Fazla. I'm sure you have questions to ask. Sekiranya ada soalan nak tanya, ni lah masanya. Come on.
Kita bagi Nazri rehat sekejap. Sekiranya ada soalan yang lain yang tidak kena-mena dengan Nazri, inilah masanya nak bertanya. Ya, Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Hafiz. Ya, Hafiz. So, saya ni baru-baru jugalah nak belajar kan. So, nak tanya lah pendapat si Tuan, macam mana kita nak upgrade mentality kita untuk think big ni. Sebab saya macam takut-takut selalu kan, cuba ada idea tapi tak berani. So, macam ni kita nak tukar the whole mindset tu. Nak tanya pendapat Tuan lah. Itulah. Itu satu je soalan saya. Alright, good question. Kalau tanya saya kena jumpa Sifu, biar Sifu aja. Nazri dulu jawab soalan ni. Tuan Abdul Hafiz, saya nak cakap macam mana sebab saya sangat percaya, saya sangat yakin dan percayalah setiap seorang individu, sekiranya dia ni seorang pemalu ke, seorang yang tak berani ke, atau seorang yang risk taker atau betul-betul berani punya orang, dia ada benda yang dia nak capai, dia ada benda yang dia minat. Dan saya selalu menjadikan itu adalah sebagai kita punya motivasi untuk kita nak mencuba sesuatu. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, saya selalu kaitkan tentang big why. Apa penolak? Apa kita punya reason, kita punya big reason, big why kita yang nak menolak kita untuk kita nak buat sesuatu. Sama juga macam perniagaan ni, saya suka nak ceritakan munculnya produk sambal Cik Noh ni, dulu kita panggil sebagai sambal garing Cik Noh, sekarang kita dah tukar kepada Cik Noh sambal garing ikan bilis, adalah desakan hutang. Wife saya ni pun sebenarnya adalah bukan seorang yang berani bercakap ke depan, pandai sangat bercakap. Dia pandai buat bisnes tapi dia bukanlah seorang yang sangat pandai nak bercakap kat depan secara live ramai depan orang. Tapi desakan hutang atas apa yang kita hadapilah oleh satu keadaan inilah, syarikat TV untuk satu program reality TV kanak-kanak tak bayar kami seperti mana yang dijanjikanlah untuk catering yang kita dah buat kontrak, mereka dah ambil kami kontrak dengan mereka. At the end yang kita tahu rupanya duit tu dah disburse, dah dibagi pun, tapi kami tak dapat kepada tangan wife saya. So apa desakan yang berlaku pada kita adalah supplier bahan mentah. Once wife saya dapat projek tu sebagai catering kepada program reality TV ni, dia dah berjumpa dengan beberapa orang supplier yang sama untuk restoran pada masa ketika itu, untuk terus kita nak minta bahan mentah secara in advance. Dan kita janjikan payment pada sekian-sekian tarikh sebab kita tahu payment yang sepatut masuknya pada beberapa hari bulan. Tapi malangnya payment tak dapat, kita kena kejar. Itu antara big why. Big why kenapa masa tu wife saya fikir apa cara cepat yang kita boleh dapat macam dana lah, atau dapat duit dengan serta-merta untuk kita bantu. Okay. Fikir, dan pada waktu ketika itu di restoran kami, restoran wife saya pada ketika itu adalah peak hours, orang datang adalah tengah hari dan juga petang. So lepas tengah hari orang dah masuk balik office, lengang. Jadi wife saya mengambil masa yang free itu adalah untuk nak cipta produk lah, dan produk sambal garing Cik Noh ni actually adalah resipi ibunya sendiri. Lepas tu bila dah dicipta produk tu, bukan terus meletup dengan ada jenama Cik Noh apa. Kita test market dengan kita letakkan di kaunter. Wife saya letakkan di kaunter untuk kita test market. Lepas tu bila orang beli, orang makan nak bayar kat kaunter, tanya ni produk apa. Ada yang kat situ pelan-pelan kita develop, tapi disebabkan macam saya beritahu tadi lah, kita nak dapatkan feedback daripada customer. So feedback mengatakan produk ni memang sedap. Dan ada yang datang bukan untuk makan di restoran tu, tapi datang nak beli sambal masa tu. Dan muncullah satu idea, wife saya kata mungkin ini solution yang Allah bagilah. So dia tak semudah tu lagi. Apa lagi nak buat lah, kita terus nak merangka macam mana nak pergi seterusnya. Kat situlah tercipta sampailah cipta produk ni, dan alhamdulillah ia mungkin adalah salah satu solution lah yang Allah Ta'ala bagi untuk kami keluar daripada desakan hutang tu dan bina perniagaan hinggalah ke hari ini. So untuk menjawab kepada Abdul Hafiz, tanya dua perkara je kepada Abdul Hafiz. Yang pertama, apa yang awak betul-betul ambitious lah, atau apa yang awak betul-betul minat untuk atau nak capai. Awak punya, faham tak? Itu daripada sudut positif lah, dan sudut
Yang kurang negatifnya adalah apa desakan hidup. Desakan hidup untuk kita nak keluar dan kita nak capai sesuatu tu yang menyebabkan kita akan keluar daripada comfort zone kita, insyaAllah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Nazri. Okay, Saja nak menambah kepada apa yang Nazri cakap, ya Tuan Abdul Hafiz. Persoalan satu yang kita nak tanya ialah nak ke tak nak? Nak bibik ke tak nak bibik? Nak buat, tak nak cari buat benda lain. You know, that's the first question that you want to ask. Nombor dua ialah apa yang Nazri cakap tadi tu. Kalau bila kita cakap tentang motivasi untuk buat sesuatu, seperti mana Nazri cakap, motivasi ni ada dua. Satu ialah, you know, ada orang buat baik kerana nak masuk syurga, dia ke arah. Ada orang buat baik kerana dia takutkan neraka, dia nak lari daripada satu. Ya, ada orang dia nakkan sesuatu, ada orang dia lari daripada sesuatu. Itu memotivasikan dia. Apa yang Nazri cerita ialah dia lari daripada hutang. Dia tak nak berhutang lagi dah. Ada masalah kewangan. Maka itu mendorong mereka untuk membina bisnes ni. Dalam masa yang sama ada sesuatu yang mereka nak dalam hidup mereka yang menyebabkan mereka beria-ia melakukan apa yang mereka nak. So dua benda ni Hafiz, ya, yang kita perlu tanya kepada diri kita. Satu ialah aku nak ke tak nak? Nak be big, nak think big, nak have that empire ke tidak? Yes, cari jalan. Kalau tak nak, cari jalan, buat kerja lain. Ya. Bila kita dah nak tu, baik, okey, apa yang akan mendorong aku untuk melakukan ni? Dan apa yang akan menakutkan aku kalau aku tak buat? Maka ia akan menyebabkan kita buat. Semoga ini membantu kepada Abdul Hafiz, insyaAllah. Satu lagi Sifu, saya boleh tambah. Untuk membantu Tuan Hafiz adalah proses coaching lah yang Sifu selalu buat, yang saya selalu belajar dengan rakan-rakan PLF seperti Jamil, kawan baik saya tu. Cara meng-coaching diri sendiri juga membantu. Membantu untuk kita berani step forward untuk capai. Sifu, boleh tambah sikit? Boleh, silakan. Okay, Hafiz, saya jalan Haji AC Kitchen only just during CMCO kan, okay. Waktu saya nak menjalankan bisnes ni, saya tak ada support daripada sesiapa pun. My wife, biasalah, Daya will say no because she says you have to take the risk kan. So financially semua saya cari sendiri. Daripada segi resepi pun saya buat sendiri, daripada test makanan pun saya buat sendiri, all on my own because I'm willing to take that risk. So kalau kita nak buat sesuatu yang kita nak achieve tu, that means you have to take the risk on your own without expecting support from anybody. So waktu CMCO tu memang setiap malam tu akan more or less 1 week I would be hajat for 2 to 3 days untuk mendapatkan hidayah dan mendapatkan petunjuk lah daripada Allah untuk berani buat bisnes tu. So in any action that we take, we have to always lean back on Allah and ask Him, is this the right action that I'm going to take? And then after that, with or without anybody's help, just go through it and do it. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you, Amir. Thank you, Amir. Terima kasih. Baik, soalan seterusnya. Sifu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, boleh? Saya nak tanya Tuan Nazri. Yes. Boleh Tuan sebelah. Ya, sebelum tu nak tanya dulu, sebab saya tak dapat tangkap background Tuan Nazri sebelum sampai channel ni. Minta Sifu pun, ni Tuan Nazri ni yang dulu buat program bertiga dengan Tuan Jamil. Ya, betul. Oh, the 3-1 tu lah, the 3 power tu. The kunci people. Okay. Ya. Kunci jualan. Yes, I remember. Ya, correct. Yang Pero 2 tu Tuan Nazri. Yes. Beliau yang jual kereta kat saya. Yes. Alright. Sebab saya tengok Tuan Nazri punya profile tu, dia COO kan, Chief of Pengurusan kan. Okey Tuan Nazri, sebab saya berminat dengan bila Tuan Nazri sebut pasal kredit tadi. Because sekarang ni
dapat lihat macam banyak kali kita ada macam bila kita tengok satu usahawan tu dia start small and then suddenly dia boom. Bila kita try to tengok semua situasi, dia akan ada pinjaman, dapat grant, something like that kan. So bila Tuan Azri kena attack masa case pinjaman buat kredit tu, so sejauh mana keperluan kita untuk membesar ni, kena ambil grant ke, pinjaman ke, something like that. Sebab saya dan adakah macam buat risiko buat advance ni, macam tadi kan kita minta advance dengan kita punya supplier dengan kita kata apa, kita akan dapat bayar balik, tapi bila dia berlaku sesuatu dah payah kat kita kan. So benda-benda macam perkara macam ni, macam saya itu satu soalan lah. Soalan pertama dulu nak tanya Tuan Azri punya pandangan lah bila dah merasai stage ni kan. Sebab kami dekat sini, kita setakat ni memang tak ada pinjaman dan semua grant semua tak ada, kita memang tak ambil. Ada sebab-sebab dan tertentu lah. Cuma saya nak melihat, sebab kadang-kadang memang bila kita dapat suntikan modal tu memang kita dapat buat banyak benda lah kan for our business. So just nak tahu dulu macam mana, is it kalau Tuan kata pasal pengurusan kredit, then how we should doing that things lah. So that's the question, yeah. Okey, merujuk apa soalan yang Tuan Fazla bagi tahu tadi, yang tanyakan tadi. Kami juga bermula sehingga ke hari ni lah sebenarnya. Kita menggunakan betul-betul duit poket sendiri saja, duit perniagaan sendiri. Kita bina Sampai Cik Noh ni sendiri, jenama Cik Noh ni pertama sekali dengan duit daripada restoran dan juga gaji saya sebagai seorang salesman Pro 2 sebenarnya. Salesman Pro 2. Lepas tu secara jujur kita juga try untuk nak mohon bantuan pada masa tu. Saya ingat saya marah masa kita dengar ada peluang. Cuma bila kita berjumpa sendiri dan kita dapat kena pasti dia punya proses tu sangat susah. Dan proses nak apply tu yang menyebabkan kita rasa susah. Last kali kita decide, saya dengan isteri decide untuk kita just go on our way. Maksudnya kita buat dengan apa hasil yang ada dekat tangan kita sendiri, dan alhamdulillah benda tu sukses hinggalah pada hari ini. Cuma satu je Tuan Fazla, bila kita dah berada di some stage, satu level tu, kita tidak boleh sekadar bergantung dengan duit kita sendiri. Duit company kita sendiri. Kalau kita nak berkembang lagi jauh, dia panggil OPM, ada people's money. Memang kita kena buat. Tapi pada masa ketika itu, insyaAllah yang pertama sekali kita kena pastikan kita punya company daripada segi financialnya adakah dah betul-betul kukuh, dah betul-betul strong. Bukan kita mohon sebab kita nak tutup hutang ke atau nak bayar hutang lah. Ini daripada saya dengan isteri saya sendirilah. Dan bila kita berada di tahap ini, kita memang ada tawaran yang kita terima daripada sekian-sekian badan. Lepas tu daripada pihak perbankan pun ada yang offer kepada kami. Pada masa itu, saya dengan kalau saya dengan isteri saya lah, kita akan bertanya, kita perlu tak? Kita perlu atau tak perlu tu yang akan menjawab kepada inilah apa tawaran daripada mereka. So pada ketika itu Tuan Fazla boleh tanya, perlu tak? Sekiranya Tuan Fazla okey dengan keadaan perniagaan Tuan Fazla, sebab kita tak boleh nak samakan setiap perniagaan ni dengan perniagaan kita. Mungkin perniagaan saya dengan isteri saya, kita nak betul-betul berkembang jauh. Bila kita bercerita dengan usahawan yang dia memang nak satu level tu saja, so dia tak jadi, dia memang tak kena. So kalau contoh macam level kita, kalau kita nak pergi lagi jauh, bergantung dengan duit syarikat, duit company je, kita tak boleh nak capai apa yang kita nak capai itu dalam tempoh yang sekejap. That's why bila contoh kita rasa kita perlu, then kita baru mohon lah. Itu je lah Tuan Fazla. Okey, terima kasih Tuan. Satu soalan. Boleh Sifu? Boleh, silakan. Boleh. Alright. Saya suka menanya mengenai packaging. Okey, masa Sambal Cik Noh beroperasi dulu awal-awal dulu kan, macam dengan sekarang ni, Tuan nampak dari segi sudut pandang dari segi packaging tu mempengaruhi pembelian tu ada tak? Macam mana decision yang Tuan buat tu lah untuk hal packaging ni?
Okey, decision yang dibuat oleh wife saya, yang kita identity yang kita nak bawa pada ketika itu adalah produk yang kita nak berada di mana-mana, okey, tapi dalam keadaan homemade. Itulah kenapa orang nampak produk itulah produk homemade, dibuat daripada rumah. Itulah kenapa packaging kita guna pada permulaan adalah bekas tahu fufa tu. Cuma daripada masa ke semasa kita tambah baik, untuk bagi saya macam kita nak jadi relevan dengan market daripada masa ke semasa. Itu kenapa sekiranya tuan boleh tengok dekat kita punya page FB kita sendiri, kita punya inovasi lah, kita punya packaging daripada masa ke semasa. Cuma identiti awal yang kita nak bawa untuk produk sambal Cik Noh pada permulaannya adalah produk homemade yang boleh dijumpa di mana-mana. Cuma bila kita dah sampai ke certain stage, kita nak bawa produk kita global. So packaging tu automatik kita nak kena ubah daripada labeling, daripada sekian-sekian tu lah. Okay, dan terkini tuan tahu kita keluarkan sambal garing Cik Noh dalam bentuk pouch. Ini yang barulah. Bentuk pouch. Okay. Dan juga tuan ada variety kan kepada pergi kepada mobile kan, ada food truck semua, betul? Betul. Kita panggil program tu Cik Noh on the way. On the way. On the way sampai. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Tuan Fazla, terima kasih banyak soalan tu. Thank you Fazla. Alright tuan-tuan perempuan, kita dah sampai pukul 10. Sekiranya ada soalan yang terakhir daripada tuan-tuan perempuan, inilah masanya. Tuan-tuan. Ya, siapa di sana? Fazan. Ya, silakan. Tuan-tuan, Tuan Nazri dan Tuan Riza dah semua. Tuan Saya ada beberapa soalan. Okey. Saya sebenarnya baru nak memulakan perniagaan sebenarnya. Ini berdasarkan bila saya dengan kawan saya lah cerita dia. Okey, kawan saya ni dia boleh memasak lah. Saya memang tak pandai masak. Jadi dia pandai masak dan produk yang dimasak tu adalah sate goreng. Okey. Dia pernah saya dah rasa dia punya sate goreng. Dia ada ayam dan juga daging. Saya rasa setakat ni saya rasa memang sedap dia punya tu sate goreng tu. Jadi dia salah satulah saya nak tanya dia. Saya tanya dia serius ke nak buat sate goreng ni? Dia cakap, ya. Kalau boleh, kalau susah nak jual. Sebab dia goreng and then dia campur dengan macam nasi impit tu. So dia jual lah. Biasa sekarang ni pasal perniagaan sekarang ni dia kata susah. Sejak PKP ni dan datang lagi PKP, sejak 2024 tu dia dah susah. Sekarang pun lebih susah. Jadi saya cadangkan macam ni. Try lah buat frozen. Nanti saya tolong dia. Saya cakap gitu. Setakat ni dia tanya saya macam mana nak buat. Saya cakap try ambil feedback customer lama. Saya tanya dia, saya cakap dengan dia macam tu. Saya cakap dengan dia, okey, pertama kau pack dan jual kat aku. Kau ambil gambar aku. Saya cakap macam tu. Selepas tu saya suruh dia buat lah sate ayam dan sate daging. Kalau ikutkan saya minta dia jual sate tu tanpa lidi. Jadi kebanyakan yang sekarang ni saya tengok sate yang frozen tu dia ada lidi. Macam kalau saya memang peminat sate, tapi saya nak beli sate frozen, lepas tu nak balik rumah nak bakar tu ada masalah. Jadi kalau saya beli frozen yang tanpa lidi, saya beli goreng. Jadi terus kepada soalannya Fazan. Soalan saya, apa perkara pertama yang saya kena buat? Adakah saya perlu buat FB page ke? Atau buat terus FB live ke? Cara masak sate goreng tu ke? Macam tu, Tuan Nazri. Okey Tuan Fazan, soalan tu actually soalan sangat bagus. Tu soalan ni kita boleh kata untuk start up lah bisnes. Saya rasa kita ada rakan-rakan PLF yang banyak yang boleh sebenarnya membantu Tuan Fazan lagi
baik daripada saya sebenarnya, sebab saya bercerita ni atas berdasarkan pengalaman. Mereka sekiranya tiada pengalaman tapi mereka ada ilmu yang betul-betul bagi saya adalah ilmu-ilmu yang tepatlah untuk dorong. Contohnya macam Coach Ijol, dia boleh bantu, dia ada satu kaedah yang dipanggil sebagai BMC. Saya betul lah, Business Model Canvas. Betul. Betul tak Sipa? Betul. So kat situ bagusnya BMC tu membantu usahawan-usahawan yang baru nak startup, macam Tuan Fazan dengan kawan-kawan lah. Kawan Tuan Fazan tadilah yang boleh masak tadi. Dia macam ni tau Tuan Fazan, di sudut saya sendirilah. Apa yang saya belajar, apa yang saya alami, apa yang saya belajar sendiri daripada isteri saya adalah kita buat bisnes ni sebenarnya, tolak tepi dulu pasal keuntungan. Kita buat bisnes ni adalah sebab kita nak selesaikan masalah yang ada dekat market. Apa masalah dengan produk tu, produk yang Tuan Fazan boleh buat dengan kawan tu, boleh selesaikan masalah di market sekarang. Kalau macam Tuan Fazan cakap tadi, kalau selama ni frozen yang dekat luar tu berlidi, kan? Tapi Tuan Fazan nak buat yang goreng, so tak berlidi. Adakah itu boleh selesaikan, adakah itu betul-betul masalah dekat market sekarang bagi penggemar sate yang beli sate frozen ni? So inilah perkara yang Tuan Fazan dengan kawan kena titik beratkan dan ambil tahu. Kadang-kadang produk tu, contoh macam kita bercerita 3-4 orang atau ahli keluarga, benda tu seronok, benda tu best, benda tu sedap. Tapi dapatkan feedback dalam range yang lagi luas. Di sekitar-sekitar tu untuk dapat feedback. Feedback tu bukan sekadar feedback rasa. Cuba tanya, sekiranya aku jual dekat luar, sekiranya aku jual produk ni dekat luar dan konsep yang aku nak bawa adalah macam ni, yang tak ada lidi semua ni, tujuan, dan bagi tahu terus tujuan dan objektif dia untuk apa, apa pendapat apa pendapat awak tentang apa yang saya nak buat ni. Kita minta feedback dia. Sebab Tuan Sifu macam ni tau. Apa yang nak dibuat oleh Tuan Fazan ni mungkin sama juga sedikit macam mana kami, wife saya. Bezanya produk sambal garing ni, contoh nak dibezakan dengan kek. Kek adalah produk yang kita tak perlu ajar orang makan. Sambal ni kadang-kadang masa kita buka booth di event, orang tanya nak makan macam mana ni? Nak kena masak dulu kan? Sambal Cik Noh ni, sambal Cik Noh yang dah 5 tahun dekat market. Kita nak kena educate. Kita nak kena educate customer kita. Faham tak Tuan Fazan? Lebih kurang macam itulah. Ini benda. Dan adakah sate frozen tanpa lidi tu adalah USP kepada produk Tuan Fazan? Itulah Tuan Fazan dengan kawan kena dig lagi lah. Dig more lagi lah tentang apa yang nak buat. Lepas tu mulakan betul-betul solid business model yang nak dijalankan. Dan start small untuk low risk, sampailah betul-betul jelas dengan produk ni dan masa depan produk yang Tuan Fazan dan juga rakan Tuan Fazan tu lah nak usahakan. Kita akan tulis Hakim, I know you're on the could you put on the chat box Hakim nombor telefon Ejol, Coach Ejol Fazan, ialah cadangan Nazri tadi, nama dia Coach Ejol. Beliau dan benda yang Fazan nak bersembang dengan Coach Ejol ialah tentang teknik BMC, Business Model Canvas, ya. Dalam business model canvas, Fazan akan tahu, Fazan dengan partner tu akan tahu adakah ni satu bisnes yang perlu diceburi, adakah seperti mana Nazri cakap, adakah bisnes ni akan dapat menyelesaikan masalah orang, ya. Adakah bisnes ni adalah satu bisnes yang lain daripada orang lain ke tidak. Daripada business model canvas tu nantilah Fazan boleh kata memang patut aku letak duit dalam bisnes ni dan terus ceburi, atau itu bukan satu bisnes yang boleh pergi jauh. Ya, sebunyinya daripada apa yang Fazan cakap ni, elok sembang lagi dengan Coach Ejol. Nombornya ada di chat ni sekarang, business model canvas tu. Nampak Fazan? Saya boleh mudahkan Tuan Fazan. Saya boleh mudahkan Tuan Fazan macam ni. Apa produk sambal Cik Noh selesaikan masalah dekat luar sana? Yang pertama, kita selesaikan masalah yang pertama kali budak-budak yang susah nak makan. Tapi bila dengan sambal Cik Noh, dia boleh ratah macam tu. Yang kedua adalah wanita berkerjaya yang tak ada masa nak masak bila balik rumah. Itu takkan nak bagi anak suami kelaparan. Jadi sambal tu pembangkit selera, pemudah selera.
Apa lagi, Sambal Cik Noh bantu orang, bantu siapa yang nak travel dekat luar. Yang risau bila pergi tempat tu tak ada jumpa makanan-makanan halal, tapi nak rasa juga makanan yang ada selera Malaysia. Lebih jelas macam tu, Tuan Fazan. Apa masalah? Supaya saya nak Tuan Fazan dengan kawan tu fikir lagi mendalam masalah apa yang nak diselesaikan dengan produk Tuan tu. Itu saja. Terima kasih Nazri. Fazan, you okay? Okay. Jadi saya dah dapat nombor. Boleh. Terima kasih. Alright. Tuan-tuan puan-puan yang lain, sekiranya ada persoalan yang terakhir, 10-15 tadi, kita banyak belajar hari ini ya. Setuju? Saya pun banyak belajar juga. Ya, sangat-sangat banyak belajar. Alhamdulillah. Alright. Terima kasih banyak-banyak Nazri kerana mari adalah masa untuk kami ni lah. Lama kami tak jumpa Nazri. Nazri pula tiba-tiba masuk juga ke dalam grup ni. Terima kasih kerana menerima jemputan kami untuk datang dan berkongsi hari ini. Sifu, saya sebenarnya nak minta maaf pasal minggu lepas. Sepatutnya jadual saya dengan Sifu kan minggu lepas. Tapi Sifu still terima lagi untuk minggu ni. Terima kasih banyak Sifu atas peluang ni. Kerana Iza perasan sangat ramai di antara kita PLF ni banyak menceburi bisnes makan. Dan dalam bisnes makan yang Iza tahu yang dalam dah masuk kategori orang berjaya tu adalah Nazri dan Cik Noh lah. Ya. So kalau kita ni tak belajar daripada Nazri, rugi sangat-sangat. Ya, dengan adanya Nazri sebagai PLF itu yang saya ketuk pintu Nazri, kata boleh tak bantu kami dan memberi menceritakan pengalaman Nazri yang insyaAllah tuan-tuan puan sekiranya ia membantu tuan-tuan puan, sila bagi thumbs up sikit. Tengok thumbs up sikit. Yes, banyak anda belajar. There you go Nazri. Very good. There you go. Ya. Semoga bisnes Cik Noh terus maju, overseas punya ekspor ya. Pastikan tidak ada durian terlibat dalam pembikinannya lagi. InsyaAllah. Saya tak tahu sebab Cik Noh ni tiba-tiba datang je idea dia Sifu. Mungkin bukan produk Cik Noh lah. Untuk pengetahuan semua, di bawah Cik Noh Food Solutions Sdn Bhd, kita ada brand kedua. Brand kedua diambil daripada nama saya, Cik Nas. Cik Nas. Cik Noh adalah produk sambal ready to eat. Cik Nas adalah produk premix. Kita ada tepung balut untuk goreng ayam. Lepas tu kita ada salted egg powder. Kita nak keluarkan rempah soto powder, kimchi powder, oden powder. InsyaAllah tak ada durian powder. Durian powder will not work insyaAllah. Yes. We all pray for you, Nazri. Yeah, we all pray for you. You are our inspiration buat masa ni, especially for those of us dalam business food ni. We will continue to learn from you, insyaAllah, Nazri. Thank you very much for being with us. Tuan-tuan puan yang berada dalam dewan pula dalam sesi ini, terima kasih kerana berada dengan kami. Ya, semoga apa yang kita belajar kita manfaatkan, praktis ya, supaya kembali manfaat Nazri di kubur nanti, insyaAllah. Ya. InsyaAllah, amin. Alright, so you may leave. Assalamualaikum everybody. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kenapa kita lepas Zoom ni asyik lambat-lambat tangan kan? Kita dalam dewan tak pernah buat benda macam ni. Terima kasih Nazri. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay, thank you. Keluarkan diri anda perlahan. Ya. Sifu. Baik Haki. Anda sembang dengan Baik Haki sekejap. Khabar sihat? How are you? How's business? Unmute yourself. How's business? Assalamualaikum Sifu. Assalamualaikum. Engkau semenjak kahwin tak nampak-nampak dah muka. Sifu, boleh dengar tak suara Bai? Jelas sekali. Jelas. This is my first time using this Zoom apps. Oh my god, you are ketinggalan, bro. I'm too addict with the animals. Saving the animals. You're saving the animals, you forgot Zoom can save animals also lah. You pun belajar daripada Amir Chong, please.
Ustaz Amir, we will meet soon. Yes. InsyaAllah. Betul. Ni orang millionaire ni sekarang. Ya, dengan cerita. Alhamdulillah. Ya. Anak dah berapa dah? Bahaki, anak dah berapa? Seorang. Wah, Alhamdulillah. Binatang dah berapa dah sekarang? Kuda. Kuda ada 3 je. 3 je. Siapa tu? Ada Bahaki. Bahaki is in the house. Yeah. Kak Daya. Assalamualaikum. Penceramah kita tu hari Ahad ni, tolong support dia. Oh, ya ke? Ya. Baru nak belajar Zoom ada ya, kesian. Tak payah susah. Pusat Kaunseling ada studio dah. Mantap. Kami baru habis meeting, bye. We look forward to learn from you pula, Bahaki. Please, Yes. Biasakan diri dengan Zoom, and then one day we'll invite you pula to talk. I want to learn a lot of things from you. Rizal, sorry kacau. Yeah. Dengan bye kena cakap bahasa kuda. Abang Amir, cubit Kak Daya. Bahasa kuda. Kita kena belajar bahasa kuda. Among the things that I want to learn from you, Bahaki, is how you use horses in terms of therapy for kids, especially autism kids, yeah. And that's something that we want to explore and learn more, especially from you, Bahaki, because you are that person who has that hands-on experience, yeah, how horses play a role, how animals play a role, with this kind of special children. Yeah, special children to me is very close to me. Yeah, I have one, and to understand that more is, one day we want to learn more that from you. So please pergi belajar Zoom tu betul-betul. Yeah. Okay. Then one day we'll invite you and we'll talk more. Boleh? InsyaAllah. Sifu, Kak Daya, Abang Amir. Kak Siti Jamila. Anyway, doakan. Actually, Bai tengah workout on nak buat satu kandang kuda wakaf. Yang pertama di Malaysia, which is dekat Johor lah. Okay. Yang mana kandang kuda wakaf ni kita planning untuk buat pusat terapi untuk kanak-kanak istimewa, kanak-kanak syurga ni, dan juga boleh menjadi satu tempat untuk terapi untuk husband and wife. Kita bekerjasama dengan Jabatan Agama Islam Johor, yang mana sebelum pasangan tu bercerai dan sebagainya ada sesi-sesi counselling dan sebagainya, tapi kita mengenengahkan kuda sebagai salah satu modulnya lah untuk mengeratkan balik mana yang terlerai itulah. Yes. Jadi ceritanya kandang kuda tu wakaf yang mana percuma untuk semua orang. Bila kita dengar pasal kuda mahal, kuda satu sesi sampai 80, 150, tak semua orang mampu dengan ekonomi sekarang dan sebagainya. Tapi by personally, by yakin ekonomi orang Islam, kalau kita bekerjasama, kita mampu memberikan manfaat lah dari segi satu sudut tu. Yeah, but Bahaki, if you have a write up tentang benda itu, share it with me, and then I'll post it around to help you out. Yeah, InsyaAllah. We'll put it on LinkedIn and see who can help you out. Okay, give me the write up. Boleh? Alright, I will. Okay, good. First time guna Zoom. Aku record ni tau. Aku record. Thanks Sifu, thanks everyone. Alright, thank you. Daya dengan Amir, how's the restaurant coming along? The building is building up, so everything, the documentations all will be signed next week or so. Recipes are up and everything. Food, we just give it for free to everyone for them to test and eat and see what's their feedback. So everyone says it's good. Only thing is demand is a bit low lah at the moment, because I think customers financially are not that good lah. Right. I believe that it should pick up by next year lah. Yeah. I believe it should pick up by next year. We're going to try it for 1 year. We're taking a contract for 1 year. Okay. The only thing that we are contemplating is at the end of the day is who, like for in the long run, let's say, for example, because the mall is open from 12
to 12 to 2 in the morning. Oh, wow. The Okay. food court is open 12 and from lunchtime right up to 2 in the morning. So Okay. I'm contemplating on having to teach people to cook. That's that's the only thing lah. Yeah, yeah. I mean, have a variety. You have that restaurant. You have your frozen. Teaching people to cook is already another business by itself, really. So yeah. Have So that I'm variety. contemplating on that. I'm contemplating on that lah. But at the end of the day, every time we cook and then we just like we would say, okay, try our food, and we like, oh, it's nice. So we thought that instead of just selling it in the shop, or once we have the recipes ready, then we start going into frozen food lah. Okay, the recipe itself can be already a book by itself, Yeah. all those recipes and stuff like that. It can be a book. Videos of you cooking too, should be more seriously, It makes me water, which already brings me dalam keadaan you menzalimi orang-orang yang melihat video macam tu lah in that sense. We plan to come down to KL. I sabar. We plan to come down to KL and bring the food over for you to eat. Okay, Yeah, just finding the right time only to do that. Inshallah. Okay. At the end of the day, I think everything is going as planned. One step at a time. Only thing is that when it comes to getting the menus down, it's like, oh, okay, I want to do this, and then after that, the owners of the location will tell me, Ami, could you add on to the menu? And I said, I doubt I can cook that many. So that's the thing. That's the thing that I'm demanding from them lah. Well, be specialized. You're the chef, and nobody should be pushing you, to put what in your menu because you know best. Yeah. I would say stand your ground on that one. Yeah. Because so you know that's best. The thing, So besides that, we are looking at other options also, but one of them is inshallah, if once we've got our applications downloaded, I'm planning to download a few video editing programs and all that. Then we will be doing our own video editing for this cooking sessions. Okay, all the best to you. Yeah, if you need one person that you want to talk to, I'll send you some people that you should be talking to in terms of coming out with quality videos. Yeah, so that you can bounce ideas with them. Yeah. Okay. All right then. Thank you everybody. Thank you everybody. Ya, sama-sama kita. Kita orang, I ni tak pergi semain Jumaat dah berapa bulan dah. So you doakan kita orang ya, please. we miss the masjid. Actually, the Sambal Cekno, we only found out Sambal Cekno in Macau when we were having our Hajj. Umrah. We're doing our Umrah, and one of the Jemaah brought this sambal, and then she was giving around, and Daya ate it and says, "It's nice." They say, "Okay, we didn't know there's such a thing that existed in the world." I knew them when they were still restaurant level lagi. So yeah, it's inspiring. It's something, especially in your case, somebody to learn from, match them, bounce ideas with. Nazri is a person who is very open. He'll have the time for you, inshallah. Okay. All right then, dah, pergi tidur. Thank you very much everybody. Assalamualaikum. Assalamualaikum.